Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar kamu semua unit baru iaitu pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekarang ni kita akan belajar dulu tentang siapakah yang mengasaskan Kerajaan Melayu Melaka. Baik, kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum tu kita kena tahu bahawa terdapat dua buku yang menceritakan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertama adalah Sulatul Salatin dan yang kedua adalah Sumar Oriental. Yang mana buku-buku ini menceritakan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Sulatul Salatin menceritakan tentang Sultan Iskandar Shah adalah pengasas Kesultanan Melayu Melaka, dan Sumar Oriental ini menceritakan bahawa para miswara ialah pengasas kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekarang ni kita tengok latar belakang para miswara. Okey, para miswara ini adalah putera raja kepada Kerajaan Melayu dari Palembang. Okey, untuk pengetahuan semua, Palembang ni sebenarnya berada di sebelah negara kita je lah, kalau kita nak tahu, di Indonesia. Mana sekarang ni kalau kita melihat petanya, dia betul-betul berada di sebelah Melaka itu sendiri. Okey, kemudian Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang. Kerana apa? Disebabkan para miswara cuba membebaskan Palembang dari jajahan Majapahit. Untuk pengetahuan semua, Kerajaan Majapahit ni adalah sebuah kerajaan yang paling tua di Asia Tenggara dan adalah sebuah kerajaan yang cukup besar, yang mana Kerajaan Majapahit ni mempunyai kekuatan tentera dan pengaruh yang cukup besar di rantau Asia Tenggara. Okey, para miswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Okey, untuk pengetahuan semua bahawa para miswara ni gagal untuk membebaskan Palembang. Disebabkan itu dia terpaksa untuk pergi ke kawasan baru. Disebabkan Majapahit waktu itu dah mencari dia lah. Apabila dia kekal di sebuah kerajaan ataupun dia masih duduk di Palembang, maka dia akan dihukum. Okey. Yang keempat, pengalaman para miswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Okey, untuk pengetahuan semua, para miswara ini merupakan anak kepada Raja Kerajaan Melayu Palembang. Jadi dia adalah seorang pemimpin lah. Secara azali dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Dia mempunyai tanggungjawab terhadap pengikut-pengikut dia. Jadi pentingnya para miswara ini mempunyai satu kemahiran ataupun kemampuan sebagai seorang pemimpin. Okey, kita lihat muka surat seterusnya. Bagaimana pengembaraan para miswara membina Kerajaan Melaka. Okey, apabila dia dah kalah ataupun dia dah keluar daripada Palembang, maka para miswara ni dan pengikut dia menaiki kapal dan menuju ke Temasek. Okey, Temasek ni kat mana? Temasek ni sebenarnya adalah Singapura pada waktu inilah. Kalau kita tengok Singapura tu, itu adalah Temasek. Okey, tapi Temasek waktu ini berada di bawah pemerintahan Siam dan wakil kerajaan Siam ialah Temagi. Apabila para miswara datang ke Temasek ni, beliau berjumpalah dengan Temagi dan Temagi memberi sambutan yang baik kepada dia. Dan miswara diizinkan untuk tinggal di Temasek. Di Temasek, para miswara ni melihat bagaimana kawasan sekeliling Temasek ni, dan dia merasakan bahawa Temasek ni berada dalam kawasan yang cukup strategik, dan dia rasakan bahawa Temasek ni sesuai untuk dijadikan sebuah kawasan untuk dibina kerajaan. Kenapa? Disebabkan Temasek ni berada di kawasan ataupun kedudukan geografi dia cukup strategik, yang mana dia menjadi pintu penghubung kepada dua benua, iaitu benua mana? Eropah dan benua Asia. Disebabkan itu kapal-kapal pedagang daripada Asia dan daripada Eropah akan melalui jalan ini dan singgah ke Temasek untuk beristirahat ataupun membaiki kapal. Dan disebabkan itu kawasan-kawasan ini dianggap sebagai kawasan persinggahan kepada kapal-kapal pedagang dan baik untuk dibina sebuah kerajaan dan akan menjadi majulah
Dan sekarang ni terbukti bahawa Singapura adalah sebuah negara yang maju disebabkan apa? Kedudukan strategik dan menjadi pusat persinggahan kepada kapal-kapal pedagang. Okey, kemudian apabila beliau melihat Temasek ini adalah kawasan yang cukup strategik, dia merasakan dia nak merampas pula kawasan Temasek ini daripada Temagi. Jadi disebabkan itu dia telah mencetuskan peperangan dan membunuh Temagi. Namun disebabkan kesilapan Parameswara ni telah menyebabkan kerajaan Siam menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang Parameswara di Temasek. Kita boleh nampak di dalam gambar yang kelima tu, yang mana Raja Siam murka lah, dan murka menyebabkan beliau bertindak balas untuk menyerang semula Temasek dan Parameswara. Okey, kita lihat gambar 6. Setelah mengetahui serangan Siam, Parameswara terus berundur ke Muar dengan pengikut dia lah. Apabila dia sampai ke Muar ni, dia melihat adakah kawasan Muar ni sesuai untuk dijadikan sebuah kerajaan ataupun tidak. Tapi bila mana dia melihat keadaan muka bumi dan keadaan sekeliling, beliau merasakan bahawa Muar ini tidak sesuai untuk dijadikan sebuah kerajaan. Kita tengok gambar ketujuh ni macam mana Parameswara melihat keadaan sekeliling dan struktur geografi lah di kawasan Muar ni. Bila mana dia melihat Muar ni tidak sesuai untuk dijadikan sebagai sebuah kerajaan, kerana apa yang dikatakan oleh Parameswara adalah banyaknya biawak di sini, betul rasa tidak sesuai tempat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan disebabkan itu, Parameswara dan pengikut dia meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan di Sening Ujong. Dan Parameswara telah melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujong. Okey. Kemudian kita pergi kepada episod seterusnya. Bagaimana peristiwa pembukaan Melaka. Okey. Kebijaksanaan Parameswara sebagai tokoh terbilang terputih apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka kerajaan baru. Okay, kita boleh nampak kan dalam dalam komik tadi, kita boleh tengok bagaimana Parameswara melihat kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan yang dia pergi, yang mana dia melihat Temasek ni adalah kawasan sesuai. Bila mana dia pergi ke Muar, dia merasakan Muar ni bukanlah kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan. Bila mana dia melihat keadaan itu, dia merasa dia bukanlah seorang yang mudah untuk menerima. Beliau bukanlah seorang yang sambil lewa dalam melakukan kerja dia. Bila mana dia melihat keadaan itu, dia meneliti setiap apa yang ada di kawasan baru itu untuk dijadikan pusat pemerintahan dia. Maknanya Parameswara ni cukup berhati-hati dalam memilih tempat untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian dari Sening Ujong, Parameswara telah pergi ke Sungai Bertam. Bermulalah dari sini Parameswara dan pengikut dia berlayar meninggalkan Sening Ujong dan berjalan ke muara Sungai Bertam. Parameswara melihat ataupun ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Parameswara dan pengikut dia keluar berburu dan Parameswara melihat anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Parameswara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan. Apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar, iaitu anjing lah, Parameswara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baru sempurna dengan nama Pokok yang dia bersandar, iaitu pokok apa? Pokok Melaka. Okey, cukup sampai kat situ. Nanti kita akan sambung balik ke minggu hadapan. Okey, di akhir pembelajaran kita boleh nampak bagaimana sukarnya sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu
bijak dalam melakukan penelitian ataupun menilai kawasan yang kita pergi, dan kita perlu menilai setiap tindakan dan sesuatu yang kita lakukan. Maka kita boleh lihat bagaimana para miswara dia menentukan hala tuju hidup dia dengan menilai keadaan persekitaran yang mana menentukan bahawa kawasan ini sesuai ataupun tidak dijadikan sebagai sebuah kerajaan. Dan kita perlu menghargailah bagaimana negara kita, bagaimana sejarah negara kita terbentuk. Kita boleh lihat bagaimana Melaka ni terbentuk bukanlah semudah ABC. Ia cukup sukar, yang mana para miswara terpaksa menentang Majapahit, iaitu sebuah kerajaan yang besar, sehingga ia dikalahkan dan terpaksa berundur ke Temasek. Apabila nak dijadikan Temasek sebagai sebuah negara atau sebuah kerajaan, maka beliau mendapat tentangan daripada kerajaan Siam, dan dari situlah beliau terus turun ke kawasan-kawasan baru, iaitu ke ke Muar, pergi ke Seni Ujong dan pergi ke Sungai Betam, dan di sanalah beliau melihat barulah ada sinar untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai sebuah kerajaan. Dan kita boleh lihat banyak sangat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para miswara untuk membina sebuah kerajaan. Okey, selain itu belajar bagaimana pengikut-pengikut para miswara. Kita boleh lihat daripada perjalanan awal hingga akhir bagaimana pengikut-pengikut dia setia mengikut para miswara, sehinggalah dia bertemu ke kawasan baru. Dari sini kita belajar pentingnya kita untuk setia kepada raja dan negara kita dan percaya setiap apa yang dilakukan. Jadi itu penting tau untuk diri kita. Okey, cukup sampai di sini saja. Mungkin ada latihan cikgu akan berikan di dalam grup. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.